Halo, salam jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berhasilnya timnas Indonesia di semua kelompok umur menjadi sorotan negara-negara ASEAN ya. Datuk Wira Kamarul Arifin, mantan pengurus sepak bola Malaysia, mengungkapkan kesedihannya lewat sebuah podcast baru-baru ini. Malaysia selalu diterpa kekalahan dan proses naturalisasi pun tertinggal jauh oleh Indonesia, ungkapnya. Dan dia pun mengatakan Indonesia sangat terbuka luas untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kita aminkan untuk ini adalah doa yang baik ya. Mari kita lihat video selengkapnya perbincangan Datuk Wira di sebuah podcast. Malaysia kalah game tu pukul 12 lebih. Wife saya call. Betul dia kata, you okay? Sedih sekali ya. Indonesia tu sekarang ni nak mengejar 8+1, jadi 9. Indonesia tu dah berada di kelompok 18 terbaik Asia. Dan macam saya tengok Indonesia lah tu itu passion tu. Dia orang Passion. memang all out bagi kan. Dan Presiden dia Erick Thohir. Ya, betul, Sangat-sangat Indonesia bukan netralisasi. Yang contohnya beberapa yang ada sekarang ni tu bukan netralisasi, bukan daripada liga dia. Pendekatan Erick Thohir untuk mewarganegarakan seorang player tu, saya sangat-sangat kagum. Satu proses kenegaraan yang telus. Biar dia angkat sumpah. Pakai baju. Janganlah pakai baju. Aduh. Tengok Indonesia. Tangan itu songkok, tie merah, hanya proses itu. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia. Stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Herman menangis, saya menangis. Tengok bola menangis. di sport bar ni, tapi menangis. Malaysia kalah game tu pukul 12 lebih. Wife saya call. Betul dia kata, you okay? Betul saya kata, okay. Banyak dah you habis dengan tim ni. Saya, aduh, Herman datang pada saya, peluk saya. Dia kata, Tok, tak jadi macam ni, Tok. Betul, saya okey lagi. Menjelang pukul 2.30, 2-3 orang player mula call, kata, Datuk, kita nak sahur supper dengan Datuk ni. Okay, we want supper with you. Okay. Saya buka kitchen di Bangsa. Saya kata buka sama-sama. Saya datang. Saya cuba elakkan daripada untuk bercerita apa-apa semua, tapi untuk saya terbuka hati untuk kembali. Tapi Datuk pun tahu Tok macam mana sayang saya pada bola sepak Malaysia. Datuk Secinta pengarah filem ya, yang kita buat Tok. Macam mana kita dedikasikan tu Tok. Tapi jika masih lagi keadaan berterusan macam ni Tok, saya biarlah saya berundur Tok. Saya orang kata bukan tak ingin, mungkin, tapi kalau Datuk menang presiden dari timbalan presiden tu hari, saya dah bersama KL. Kau kalah lah. Aduh, tak payah nak cerita pasal kalah. Tapi itulah, terima kasih Datuk kerana sentiasa memberi semangat, sentiasa memberi sokongan pada saya. Pasal saya ni ramai yang tak tahu, memang saya minat bola sangat-sangat. Cuma saya tak cerita kat orang. You tak tengok lah, you takkan nampak dekat Instagram saya borak pasal bola sangat. Tapi tanpa anda ketahui, saya buat 2 rancangan bola sebelum ni. Kami geng bola, yang apa kita duk bincang pasal bola. Dan saya memang almost every year saya akan
pergi ke Anfield untuk tengok bola. Dan saya study juga bola-bola ni. Saya minat sangat, saya minat. So minat dan saya kagum dengan orang-orang boleh mengendalikan pasukan, boleh team manager, owner, macam masa TMJ mula membina JDT menjadi GAH begitu. Saya sangat bangga. Saya rasa macam wow, hebatnya ada orang yang sanggup buat something macam ni untuk Malaysia. Harapannya nanti ni menjadi contoh untuk orang lain lah, kan? Betul kan? Supaya kita akan ada, yelah, kalau orang kata JDT ni Man City, mesti ada tim lain yang jadi Arsenal, tim lain yang jadi Chelsea, yang tim lain yang Malaysia punya. Barulah orang-orang kita akan lebih bersemangat untuk turun tengok bola. Dan saya rasalah lebih semangat ramai anak-anak kita pasal akses kita mudah untuk pergi ke stadium lokal, untuk pergi ke stadium. Betul tak? Saya berharap satu masa nanti bola sepak Malaysia kembali berada di landasan yang tepat. Alhamdulillah. Untuk sepatutnya kalau ikut kempen sekarang ni kita dah bermain di kelaikan Piala Dunia. Ya, dan betul. Ya, sebenarnya untuk tahun 2026 ni adalah peluang terbaik sebab Piala Dunia yang akan datang di Mexico, USA dan Canada dah ada 48 tim. Indonesia tu sekarang ni nak mengejar 8+1, jadi 9. Indonesia tu dah berada di kelompok 18 terbaik Asia untuk itu. Dengan poin yang didapat sekarang, draw berapa kali tu, sebenarnya peluang dia sangat cerah. Sekarang kotak Asia untuk ke Piala Dunia 8+1. 8 wajib, 1 akan play off. Dengan mana saya kurang pasti itu. Sebenarnya itu adalah peluang terbaik, tapi benda dah berlalu, lupakanlah. Jadi mungkin untuk kelayakan 2030, mana tahu saya dengan Dato' Aflin comeback. Dato' Aflin, saya mengenali dia. Terima kasih Dato' jemput saya. Saya mengenali dia, hampir mengenali ke rumah dia 2-3 kali, bersama dia dalam pembingkinan filem Harimau Melaya. Jiwa dia sangat-sangat ikhlas. Tapi itulah Tok, apa nak buat Tok? Betul. Orang baik ni Tok kadang-kadang susah Tok. Tak apa. Tu Datuk kalah Tok. tak apa. It's okay. Kami mendoakan yang terbaik untuk mereka-mereka yang berjaya di KLFA, untuk menaikkan KLFA. Jagalah KLFA dengan baik, insya-Allah. Orang banyak mengharap pada tim baru KLFA. Tolong selesaikan masalah player-player. Betul. Saya nampak sendiri orang player hantar mesej kat Datuk Kamarul ni. Kita pun tengok dia minta tolong, minta apa. So insya-Allah tim baru ni boleh membantu. Okey, Datuk Kamarul, thank you so much kerana datang berkongsi dengan kita orang maklumat-maklumat yang semuanya telah telah berjaga-jaga, sangat berjaga-jaga Datuk Kamarul bercakap-cakap, tapi alhamdulillah banyak juga yang kita dapat informasi daripada Datuk Kamarul, supaya orang di luar sana nampak sedikit sebanyak bagaimana operasi Harimau Melaya, kan, apa yang perlu berlaku. Semua orang manusia, kita semua manusia, semua ada perasaan, semua ada hati yang mudah tersentuh. Kerana apa, jangan anggap semuanya adalah urusan perniagaan sahaja. It's not just business, it's not just work, but it's also about the heart. Itu kena ada hati tu, kena ada passion tu untuk jadikan sesuatu benda lebih besar. Dan macam saya tengok Indonesia lah tu, itu passion tu. Dia orang memang all out bagi, kan. Dan Presiden dia Erick Thohir, betul, sangat-sangat tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam Mak Saleh je. Sebab heritage yang diambil oleh Indonesia yang sedangkan berbeza dengan naturalisasi yang diambil oleh Malaysia. Satu melalui satu sudut je. Selepas 5 tahun bermain di Liga Malaysia. Cukup 5 tahun itu. Sedangkan Indonesia scouting dia buka lebih kepada heritage tu. Indonesia bukan naturalisasi yang contohnya beberapa yang ada sekarang itu bukan naturalisasi, bukan daripada liga dia. Betul. Dia heritage. Yang contohnya kalau Erick Thohir keluar, dia kata ibunya dari Maluku. Punya yayasan di sana. Itu jadi lagi satu
pendekatan Erick Thohir untuk mewarganegarakan seorang player itu, saya sangat-sangat kagum. Satu proses kenegaraan yang telus. Oh. Dan orang kata, hoi, meremang bulu roma kita. Saya ingat selepas proses Merinding naturalisasi kepada Liridon yang kita buat di pejabat pendaftaran, yang kita pamerkan proses kenegaraan dia, lepas tu tak ada dah. Kita tak nampak, dengar-dengar berita je. Jadi saya cadangkan kepada pihak-pihak yang tertentu, tak kira lah, yang persatuan tu persatuan lah, yang di pihak pendaftaran tu, bila nak naturalisasikan ataupun nak mewarganegarakan seseorang player ni, proses kenegaraan tu kena tekankan lah. Biar dia angkat sumpah, pakai baju. Janganlah pakai baju. Aduh. Tengok Indonesia, tangan itu songkoknya, tie merah, hanya kan proseskan itu. Saya ingat lagi masa dia lawan Australia. Saya rujuk kepada kawan saya. Bila saya tanya dia, ini penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match? Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri, kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu tak ada jiwa. Jadi susahlah. Jadi bila kita ambil, bila dia main tak elok sikit, kita nak menyalahkan pemain tu. Berbeza. Jadi jangan salahkan pemain katanya ya. Mungkin kepengurusannya dalam prosesnya. Daniel Ting, apa semua tu, semua heritage. Yang naturalisasi ni, kan? Itu yang kita kena lalui proses kenegaraan tu. Kita nak mewarganegarakan dia. Ya, betul. Sebab dia layak mengundi tu. Oh, ya. Yeah. Dia warga negara ICBQ. So buatlah dia punya proses tu betul. Proses betul. Saya rasa selepas Liridon, kita dah tak nampak. Tahu-tahu kita keluar je. Itu jadi macam litak orang tam. Main 1-2 match, betul lagi balik. Ya, betul. Pihak wajib ketatkanlah sikit. Bukan nak ketatkan apa, standard tu, proses ke. Janganlah ambil mudah. Jadi bila tu kita nak kena bagi rakyat tu doakan. Tu. So orang tu rasa betul lah dia ni buat benda betul-betul nak jadi rakyat Malaysia kan. Ya, mesti. Untuk menegakkan tim bola sepak kita. Okey. Guys, sekali lagi terima kasih kepada Tok. Thank you Tok. Terima kasih Tok. Bersama untuk berkongsi dengan kita. Datuk punya perkongsian memang mantap coy, dan kita semua ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton. Anda dapat mendengar sedikit sebanyak tentang latar belakang dan apa yang berlaku di belakang tirai pasukan Harimau Melaya dan juga pasukan bola di Malaysia. Jadi harapannya anda semua mendapat sedikit ilmu dan juga mendapat manfaat untuk diri anda semua. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan dalam Padu Podcast bersama saya Datuk Afli Syauqi. Assalamualaikum. Memang ya, kalau kita sudah cinta terhadap sepak bola itu sudah harga mati. Seperti yang kita lihat tadi, Datuk Wira pun sampai menangis saat timnya kalah. Begitu juga dengan kita ya, saat melihat timnas Indonesia kalah atau ada yang berbuat licik atau tidak baik, tentu ada kesedihan yang mendalam dalam diri kita sampai kita semua dibuat menangis, kadang-kadang juga tidak bisa tidur dan gelisah ya, hanya karena kecintaan kita terhadap sepak bola. Dan Datuk Wira itu tadi sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Indonesia, terutama pada Bapak Erick Thohir ya, yang telah menjalankan semua proses ini sampai timnas Indonesia kita menjadi dinilai sangat luar biasa di mata negara lain ya. Dan katanya kalau untuk Malaysia itu jangan menyalahkan pemain kalau misalnya kurang baik ya dalam prosesnya, tapi mungkin lebih kepada kepengurusannya, karena yang menjalankan proses berkembangnya atau tumbuhnya sepak bola itu adalah bagaimana mungkin suatu proses itu dilakukan oleh kepengurusan sepak bola tersebut. Bagaimana menurut Anda?
Sampai di sini lulikannya temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.